forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap Razi. Apa dia? Bekas setiausaha ditahan kes rasuah 80 juta. Razi nafi terlibat. Saya baca detail sikit. Bahkan Menteri Pendidikan Razi Jidin mengakui bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan RM80 juta berkaitan penyertaan buku Jekah untuk prasekolah semalam. SPRM telah menangkap mantan setiausaha politik saya kononnya atas alasan saya terlibat dalam perkara ini dan berdasarkan mesej WhatsApp karut yang tular di media sosial. Saya menegaskan saya tidak pernah meminta atau menerima sama ada secara terus atau melalui mana-mana orang lain barang rasuah atau suapan daripada siapa pun sama sekali, katanya. So dia menafikannya. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Muhammad Adam. Di akhir kita komen macam biasa. Tergempar kerana begitu pantas pihak SPRM telah pun mengambil tindakan terhadap laporan yang telah dibuat oleh Ketua UMNO bahagian Batu, iaitu Saudara Gulam Muzaffar, yang telah membuat laporan SPRM terhadap Razi Jidin. Dan ini telah membawa kepada penahanan dua individu. Pertama ialah setiausaha politik kepada Razi Jidin, seorang anak muda, dan seorang pencipta pencipta buku tuan-tuan yang dipercayai terlibat dalam skandal derek nego sebanyak 80 juta daripada WhatsApp yang viral. Dakwaan mengatakan bahawa nilai projek lebih kurang 15 juta saja, tetapi telah dimarkup sehingga 80 juta ringgit. Tetapi apa pun tuan-tuan, disebabkan laporan SPRM sudah pun dibuat, kita tak boleh cakap banyak pasal benda ni. Kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak SPRM untuk menyiasat dan menentukan sama ada mereka-mereka yang terlibat patut dihadapkan ke muka pengadilan ataupun tidak. Tangkapan terhadap setiausaha politik dan tangkapan terhadap syarikat yang terlibat dalam pencetakan buku. Namun sudah pasti setiausaha politik, tuan-tuan, tidak ada kuasa untuk memberikan direct nego projek. Itu dah pasti. Jadi saudara, yang ada kuasa ialah Yang Berhormat Menteri Pendidikan itu sendiri. So ini nanti akan disiasat oleh pihak SPRM, dan saya yakin perkara ini mungkin tidak mengambil masa yang terlalu lama. Kalau hari ini Razi Jidin mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau hari ini pegawai-pegawainya disiasat disebabkan kenyataan yang beliau buat di Parlimen, jawapan dia memang betul. Sebab apa? Sebab kalau mulut dia tak longkang, kalau mulut dia tak biadab dan kurang ajar terhadap Perdana Menteri, sudah pastilah Ketua UMNO bahagian Batu tak akan membuat laporan SPRM terhadap dia. Betul tak? Sudah pastilah netizen-netizen tidak memaki hamun dia dan meminta supaya disegerakan siasatan. So puncanya ialah mulut dia sendiri. Kalau tanpa peranan mulut dia, tak adalah netizen mengeluarkan tentang apa yang berlaku. Ada seorang tu mengaku dia terlibat, nama Hani, dalam perkara ini. So biar pihak SPRM cari siapa Hani ni. Dan kalau boleh Hani ni jangan pula lari daripada memberikan keterangan setelah dia mengeluarkan kenyataan. Betul tak betul, walaupun dinafikan oleh Razi Jidin, biar pihak SPRM yang menentukannya selepas memanggil saksi-saksi. Okey? Ya. Mungkin Tok boleh cerita sedikit apa yang WhatsApp tular yang Datuk baru cakap tadi dengan kenyataan. Cerita tapi kau tak sediakan benda tu. Saya pun tak dapat tu. Datuk yang dapat. Tak dapat. Tak dapat.
Tak ada pun. Saya tak dapat pun. Maknanya tidak membuat kerja dengan baik. Sebab tu dimasukkan dalam WhatsApp staff tu. Ada Ya. Alpa, leka Ada tu. dan tidak peka. Tak ada. Okey? Tak ada. Okey. Okey, Ada. Benda tu dah 2 hari saya masuk kan. So soalan saya, apa kena mengena dengan apa mungkin ramai follower nak tahu apa yang WhatsApp yang tular tu dengan kenyataan media yang dikeluarkan Razi Jidin hari ni. Dia macam gini. WhatsApp yang tular tu berhubung dengan 2 isu. Pertama, isu Jacob. Okey. Kedua, isu percitakan buku agama kan. Tapi bukan Islam yang mencetaknya. Dikatakan bahawa nilai lebih kurang 15 juta tetapi telah dimarkupkan hingga menjadi 80 juta bagi tujuan untuk mendapatkan dana politik. Ini dakwaan. Kita tak tahu benda ni betul tak betul. Jadi biar pihak SPRM siasat. Razi Jidin dia pun tak menafikan. Cuma dia kata pegawai dia, susu politik dia dengan syarikat yang terlibat mencetak itu telah ditahan kerana kenyataan beliau di dalam parlimen. Saya mengesahkan, betul. Kerana kalau dia diam saja, tak bercakap, tak mengganggu Perdana Menteri, ni kena faham saya bukan kata Perdana Menteri yang mengarahkan supaya dia disiasat, tidak. Tetapi kerana mulut celupa dia tu, biadab dia tu, kurang ajar dia tu telah menyebabkan ramai orang bersimpati dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila orang bersimpati, antaranya Ketua UMNO Bahagian Batu bersimpati, dia telah membuat laporan SPRM terhadap dakwaan yang tular selepas Razi Jidin bertindak biadab itu. Netizen mengeluarkan perkara-perkara ni. Perkara berkaitan dengan Jacob, perkara berkaitan dengan percetakan apa ni? Pertama tadi Jacob, yang kedua pasal percetakan buku tu kan. Buku, ada 2. Pasal Tengku ni. Pasal Tengku. Dia cakap di dalam WhatsApp itu tuduhan dia mengatakan bahawa isteri dia terlibat bersama dengan seorang Tengku. Tetapi apa yang Razi Jidin jawab, isteri dia bukan Tengku. Biasalah biarlah dia spin macam mana pun kan. Dia lari daripada soalan asal. Orang tak kata isteri dia Tengku. Orang tak cakap orang cakap ada kaitan dengan seorang Tengku. Itu dia pandai lah. Dia pandai. Dia menjawab, dia sebenarnya tidak menjawab benda yang betul. Dia mengelak daripada menjawab dengan mengatakan bahawa isteri dia bukan seorang Tengku. Cetakan tu, dan ada kata satu lagi Jacob bukan Jacob. Yalah, tapi satu lagi ada cerita pasal isu security. Tapi tak tahu sama ada benda ni betul tak betul. Security tentang yang mana Tak tahu, dalam Kementerian Pendidikan ada cerita dia kata kontrak security ke tu apa tapi saya tak berani nak. Ya. Dia kontrak untuk pengawal keselamatan sekolah-sekolah lah. Ya. Tak berani saya nak tuduh pasal apa, kita masih belum ada bukti lagi. Tak apa, dia biasanya kalau orang mula bercakap macam ni, nanti akan ada orang yang mungkin ada kaitan dengan kerja-kerja security sekolah ni. Mereka akan bagi maklumat nanti. Percayalah. Itu bagus. Pasal apa? Itu bagusnya sekarang ni. Masa TikTok ke masa WhatsApp saya pun tak pasti, tapi ada tempat macam tayangan seolah-olah saya terbaca. Tapi saya nak kepastian ni. Saya tak pasal benda ni saya tak nak duduk. Saya nak kepastian dulu baru kita boleh cakap. Betul. So kita tunggu nanti bila ada pihak yang bagi dokumen ke bagi maklumat-maklumat. So nanti kita boleh buat dalam bentuk laporan kepada pihak SPRM biar SPRM siasat.
Ya, Datuk. Wow, kita Kalau tengok dulu Datuk. sedap je mulut dia orang ni lancang kan. Kalau dia orang ni lancang tapi dia orang bersih, kan? Dia orang tak ada isu, Ya, Datuk. tidak terpalit dengan skandal. Bolehlah kau buat mulut kurang ajar ni, kan? Kita pun boleh tahan juga mulut kita dulu. Kita tak nafikan. Kita punya mulut Tapi ada masa kita tak buat tapi kita pastikan kita tak terlibat dengan benda-benda yang Razi Jidin terlibat, kan? Ya, betul. Betul. Kalau benda tu, kalau kau dah tahu kau tak bersih, orang tengah berucap, Perdana Menteri tengah berucap, jangan kurang ajar sangat, gelak-gelakkan. Baru sekali Perdana Menteri senggol sikit, kan? You buat, you gelak sebab you buat. Dia belum cakap, dia belum explain lagi buat apa, kan? Dia baru cakap sebab you buat, dia tak explain pun. Tapi Razi Jidin ni kurang ajar. Dia suruh tarik balik, kan? Menjerit-jerit macam kokang makan belacan, kan? Last sekali netizen pula yang bantu senaraikan semua benda yang dia buat. Baru kau tahu. Lepas tu ada pula yang marah dengan tindakan biadab ni, pergi buat laporan polis, laporan SPRM. Jadi SPRM siasat lah. Saya Datuk, saya marah Datuk. Dia tuduh PM Act tu. Liwat lagi apa semua lagi. Itu yang saya marah sangat tu. Tapi pun satu kumpul hukum ni bawa. Saya tak boleh terima lah kalau dia cakap macam tu. itulah kan. dia. Bila dia kurang ajar macam tu, kan? Orang marah. Itu sebabnya kalau orang marah, kan? Orang keluarkan apa yang dia tahu pasal Razi Jidin. PMF pun mungkin tak tahu detail pasal Jacob punya ni, punya isu skandal buku-buku apa, buku-buku agama ni dicipta oleh bukan Islam, kan? Fardu'ain dan apa lagi tu. Quran, Jawi Fardu'ain dan apa lagi. So dia sendiri yang menyebabkan orang keluarkan benda tu. Bila orang buat laporan SPRM, maka memanglah cerita tengah panas, betul tak? Maka setiausaha politik dia lah yang mula-mula ditahan. Setiausaha politik dia ditahan untuk siasatan, bukan bermakna dia dah bersalah. Tidak, ini kita kena faham. Ini kita kena jelas. Jangan kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang belum lagi dijatuhkan hukuman. Betul tu. Kita kena faham dia dipanggil untuk siasatan, ditahan. Ya. Tapi biasa kalau dah tangkap tu, Betul lagi tu. mestilah dah ada maklumat-maklumat terperinci yang perlu mereka sahkan. Maka ditangkap, kan? Bila ditangkap, maka mungkin rumah dia akan kena ransack ataupun akan kena geledah. Mungkin aset-aset dia mungkin akan disita, kan? Dia macam-macam implikasi dia lah. Dan last sekali, bila dah dapat jalan cerita semua sekali, dah sah penglibatan Razi Jidin pula yang kena tangkap. Macam tu lah. Kita cakap ni berdasarkan pengalaman kawan-kawan dalam UMNO yang awal-awal lagi sudah kena. Dek Latifah Koya ni, kan? Okey. Okey tuan-tuan, detail saya baca sikit lagi dekat Syekini ni. Saya menegaskan saya tidak pernah meminta atau menerima sama ada secara terus atau melalui mana-mana orang lain barang merasuah atau suapan daripada sesiapa pun sama sekali. Razi merujuk hantaran tular di media sosial yang menuduh dia telah meluluskan projek rundingan terus pencetakan buku Jacob dengan rasuah melibatkan 80 juta. Dia menafikan hantaran di media sosial yang menuduh dia dan isterinya ada kaitan dengan projek tersebut maupun dengan syarikat yang didakwa terlibat. Tuduhan terkandung dalam mesej tular tersebut yang mengaitkan saya dan isteri dengan pencetakan buku Jacob untuk prasekolah tidak benar sama sekali. Isteri saya juga bukan kerabat diraja dan dia tiada apa-apa kaitan maupun kepentingan dalam syarikat yang dinyatakan dalam mesej tular itu. Jacob sikatan kepada Jawi, Al-Quran, Arab, Fardu'ain. Salah satu
pendekatan pemberdayaan agama di sekolah di Malaysia. Terdahulu Berita Harian melaporkan SPRM menahan bekas Direktur Politik Razi dan seorang lagi individu semalam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek pencecahan buku bernilai 80 juta secara rundingan terus. Mereka dipercayai bersubuhat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat. Suspek kedua-dua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek pencecahan buku secara rundingan terus, kata sumber yang petik laporan itu. Timbalan Ketua Ketua Operasi Ahmad Khuzairi Yahya memulakan kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 16 Golongan A B Akta SPRM 2009. Menurut laporan itu lagi, pendaftaran Mahkamah Raya turut Nur Adilah binti Khalid membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman dua suspek tersebut selama 4 hari bermula hari ini. Kita tuan, mari kita terus menyokong kajian Perdana PMK Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.